Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala kurniaan rezeki yang dilimpahkan ke atas kita, kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan, kesihatan. Semoga kita semua di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para pendengar yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam pengajian kitab berkaitan dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, iaitu kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan ceritakan juga tentang beberapa individu-individu yang penting, yang tertentu, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga cerita-cerita mengenai kaum-kaum yang terdahulu yang di mana kisah-kisah mereka ini semua patut dijadikan sebagai satu iktibar dan satu pedoman buat kita yang datang kemudian. Kita sambung pengajian kita yang di mana kita pada dua video yang lalu telah memulakan berkaitan dengan kisah Nabi Adam AS, dan pada video yang lepas ataupun pada minggu yang lepas kita dah mulakan tentang perbincangan kita tentang Nabi Adam daripada awal lagi penciptaan Nabi Adam AS yang disebutkan dalam beberapa hadis, yang di mana hadis itu semua telah dikongsikan pada video yang lepas. Dan kita akan teruskan apa yang kita akan bincangkan di sini. Berhenti pada minggu lepas di mana saya secara ringkasnya akan ulang balik, yang di mana kita telah mengupas tentang penciptaan Nabi Adam AS yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah, dan proses penciptaan Nabi Adam itu secara detailnya. Kemudian apa yang berlaku ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan berita penciptaan Nabi Adam AS kepada para malaikat seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan apakah reaksi para malaikat ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sebuah makhluk ataupun makhluk yang dikenali sebagai Adam AS, yang di mana mereka mengatakan, adakah Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan satu makhluk yang di mana dia akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah, tetapi Allah taala berkata bahawasanya dia mengetahui apa yang tidak para malaikat mengetahui. Maka diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan seperti yang dah kongsikan bagi mereka yang terlepas ataupun tidak ada mungkin boleh rujuk balik pada video yang lepas apa yang telah berlaku, dan kita akan teruskan apa yang berlaku ini dalam penciptaan Nabi Adam selepas itu pada ayat yang 31 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawasanya diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang nama-nama, iaitu nama-nama benda-benda, nama-nama benda-benda yang ada, dan diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, dalam hal ini nama-nama tersebut ia tidak diceritakan tidak diberitahukan kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan dan tidak mengajar para malaikat tentang nama-nama benda ini, tetapi diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka dalam hal ini kita boleh lihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, kamu tahu tak benda-benda ini ataupun apakah nama-nama benda-benda ini? Maka para malaikat tidak mengetahui. Maka ditanya kepada Adam AS, untuk Nabi Adam AS untuk menghabarkan kepada para malaikat apakah nama benda-benda ini. Maka Adam pun menyebutkan benda-benda itu namanya begitu dan sebagainya. Maka para malaikat pun mereka mengakui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan maha luas ilmunya dan maha luas
kuasa dan kudratnya dan pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dan mengajarkan Nabi Adam, maka para malaikat mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sedikit sebanyak tentang apa yang akan kita lalui ataupun kita kupas pada ayat 31 dan sehingga ayat 32 dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lihat ataupun kita nak memahami lebih lanjut lagi, lebih detail lagi apakah yang disebut ataupun apa yang dilalui oleh Nabi Adam ataupun dalam proses penciptaan Nabi Adam selepas itu semua, kita akan lihat di sini di mana kita berhenti pada muka surat 64 ataupun 65. Yang pertama sekali di mana diceritakan tentang ketika atau selepas Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada satu makhluk yang menyimpan dendam terhadap Nabi Adam AS, yang makhluk tersebut dikenali sebagai iblis. Iblis adalah makhluk yang berbeza daripada para malaikat dan sudah tentulah dia bukan manusia. Dia adalah makhluk tersendiri. Namun iblis juga dia adalah di antara penduduk langit ketika itu. Namun ketika Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka iblis dia ada merasa sifat dengki pada dirinya. Dia merasa geram ataupun dengki terhadap Adam AS. Kerana disebabkan apa? Disebabkan diberikan kepada Nabi Adam AS satu tanggungjawab ataupun tugas yang istimewa, yang melebihi tugas iblis lah. Nabi Adam AS ataupun Adam AS diberikan satu tujuan yang utama dan istimewa berbanding iblis. Dan sudah tentu kita tahu bahawasanya iblis merasa dengki dan dendam terhadap Adam AS kerana sumber penciptaan, ya, di mana Adam ini diciptakan daripada tanah yang biasa, tanah yang hina. Namun iblis laknatullah, dia diciptakan daripada api, maka disebabkan oleh itu iblis merasakan bahawasanya dia berada di posisi ataupun merasa diri lebih utama ataupun lebih penting dibandingkan dengan Adam AS. Maka ini dari segi kemuliaan. Iblis merasakan dirinya bahawasanya dia adalah lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Maka dalam hal ini kita lihat seterusnya dalam surah As-Sad ayat 76, dia mengatakan, disebutkan bahawasanya aku lebih baik daripadanya. Jadi iblis mengatakan bahawasanya dia adalah lebih baik daripada Adam AS dari segi kemuliaan. Kita teruskan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memperlihatkan benda-benda ataupun nama-nama untuk beberapa yang ada di dalam nama-nama benda yang ada dekat dalam dunia ataupun dalam alam semesta ini, seperti laut, itu batu, itu tanah dan sebagainya, itu adalah gunung, dan diajarkan kepada Adam AS. Dan ini adalah satu keutamaan yang diberikan kepada Adam yang tidak diberikan kepada para malaikat dan juga tidak diberikan kepada iblis. Dan Allah Ta'ala memberikan satu keistimewaan, iaitu keistimewaan dapat mempelajari nama-nama benda-benda yang ada dekat alam semesta ini. Dan Adam AS pun menghafal dan memahami apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada para malaikat sebab utama ataupun kelebihan kuasanya kepada para malaikat. Kemudian maka Allah Ta'ala tunjukkan benda-benda ini, benda yang diajarkan kepada Nabi Adam AS, bendanya ditunjukkan kepada para malaikat seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah Ta'ala berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, iaitu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, iaitu yang dimaksud, maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam AS nama-nama benda yang ada dekat angkasa ataupun alam semesta ini kesemuanya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah Ta'ala tunjukkan benda-benda ni kepada para malaikat. Dan Allah berfirman, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, maka beritahulah aku ataupun khabarkan kepada aku nama-nama benda ini jikalau kamu di kalangan mereka yang
jikalau kamu yang benar ataupun di kalangan yang benar. Maka para malaikat sudah tentu mereka tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang diajarkan sama kepada Nabi Adam. Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang bermaksud tidak ada yang bermaksud maha suci engkau, iaitu maha suci engkau ya Allah, ya, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan para malaikat pun mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akur, mereka percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha mengetahui apa yang telah ditentukan olehnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada para malaikat kelebihan Adam alaihissalam ataupun makhluk yang dinamakan manusia ini, insan ini. Dan maka Allah Taala memberitahu kepada Adam alaihissalam, qala dalam ayat 33, ayat 33 dan surah Allah Taala berfirman, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, iaitu kata kepada Allah Taala kepada wahai Adam, beritahulah kepada mereka, khabarkan kepada mereka, iaitu para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda-benda yang ada dekat alam semesta ini. Jadi para malaikat mereka tidak tahu, tetapi Adam alaihissalam tahu. Ni ilmu ni yang diberikan oleh Allah Taala, ini menunjukkan keistimewaan yang diberikan kepada Adam, tak diberikan kepada para malaikat. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ialah yang bermaksud bahawasanya apabila Adam alaihissalam telah mengkhabarkan nama-nama benda-benda ni semua kepada para malaikat, qala alam aku, maka Allah Taala berfirman, tidakkah aku dah beritahu kamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ghaib, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terpendam yang ada di langit dan di bumi. Nak tunjukkan kepada para malaikat bahawasanya Allah Taala ada ilmu yang sangat luas, ilmu yang tidak terjangkau dengan akal ataupun fikiran makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang telah ditentukan olehnya. Maknanya apa? Rahsia-rahsia yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dekat muka bumi ini, ia tidak terjangkau hatta kepada para malaikat. Jadi tujuan ataupun pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencipta Adam alaihi salam ini, yang pada mulanya dipersoalkan ataupun ditanya oleh para malaikat atas sebab penciptaannya itu, sebenarnya ada sebab-sebab yang tidak difahami oleh para malaikat, kerana ditunjukkan keistimewaan dan kelebihan yang diberikan kepada Adam alaihissalam dan ditunjukkan kepada para malaikat. Dan aku mengetahui, seterusnya aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Menunjukkan bahawasanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat ataupun maha luas. Maka dalam hal ini para malaikat pun mereka mengetahui kelebihan dan kemuliaan Adam alaihissalam yang diberikan kepada Adam alaihissalam, sehingga mereka lebih mengakuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu yang meliputi segala-galanya, yang hatta para malaikat pun tidak dapat menjangkau. Dan oleh itu mereka tak ada rasa iri hati atau merasa dengki kepada Adam alaihissalam. Hatta macam mana pun mereka nak dengki, kerana pertama sekali para malaikat mereka diciptakan daripada cahaya. Asal penciptaan mereka itu lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Cuma berbeza kedudukannya itu di sisi Allah. Antara malaikat itu ada persoalan yang berbeza lah, sama ada yang lebih mulia malaikat ataupun manusia. Tapi di sini kita lihat daripada asal penciptaan, yang di mana malaikat ini mereka diciptakan daripada cahaya, dan itu sudah tentu lebih mulia daripada kedudukan para manusia yang diciptakan daripada tanah. Dan sudah tentulah mereka tak perlu rasa dengki ataupun iri hati, disebabkan ilmu itu yang datang daripada Allah Ta'ala dan dikhususkan ataupun diberikan kepada para manusia atau kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka itu adalah ilmu yang mungkin tidak terjangkau oleh mereka, dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Baiklah, kita teruskan dalam pengajian kita. Maka tibalah satu saat yang di mana di langit yang telah ditakdirkan, di mana Allah Ta'ala mentakdirkan
Di mana semua makhluk yang ada dekat langit itu untuk berada di dalam satu barisan, berbaris di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk sekali iblis. Maka ada malaikat, manusia dan jin lah. Manusia itu iaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada semua makhluk yang ada di langit ketika itu, untuk seperti disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang bermaksud bahawasanya Allah Taala berfirman, sujudlah kamu. Iz qulna lil malaikati isjudu li adama, iaitu sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis yang enggan untuk sujud. Kenapa? Aba wastakbar, maka dia enggan dan dia merasa takabbur, wa kana minal kafir, maka dia di kalangan mereka yang berpaling, ataupun mereka yang enggan, yang kafir, gitu dimaksudkan. Maka di sini dilihat sujud yang dimaksudkan di sini, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat, kepada penduduk langit untuk sujud kepada Nabi Adam, ni bukan sujud sembah. Bukan sujud sembah ataupun sujud ubudiyah seperti mana kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sujud dia sujud tunduk. Sujud tunduk untuk memuliakan Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbuat apa pun yang Allah nak. Maka Allah memerintahkan kepada makhluk langit untuk sujud, maka mereka sujud, maka Allah kehendaki. Maka dia tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, sedangkan manusia lah yang akan ditanya. Maksudnya kita ini, apa-apa keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita ini, kita akan ditanya. Tetapi Allah Ta'ala, kalau Allah kehendaki, maka akan berlaku. Kalau Allah perintahkan, maka akan dituruti ataupun diikuti. Maka seluruh para malaikat, dikenal para malaikat, mereka bersujud kecuali iblis, la'anatullah. Maka dia tetap berdiri dan tidak ingin sujud. Di mana disebabkan apa? Dalam hatinya ada sifat dendam, memendam sifat sombong dan dengki terhadap Adam alaihi salam. Dan Allah sudah tentulah tahu tentang apa yang ada di dalam fikiran ataupun dalam hati iblis, la'anatullah. Hal ini disebabkan apa? Kerana iblis adalah makhluk pertama yang menjadikan akal sebagai sembahan tanpa mengetahui bahawa akal memiliki kekuatan terbatas. Andai saja akal adalah kekuatan tanpa batas, tentu makhluk tidak membutuhkan Allah, maksudnya Allah daripada hal seperti itu. Apa yang dimasukkan di sini bahawasanya Adam AS, Iblis juga diberikan atau dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dah tentulah akal itu ia terpulang kepada pemiliknya. Akal itu ia terpulang kepada miliknya. Dan iblis juga diberikan nafsu, maka ada kemampuan untuk berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang didendam ataupun apakah yang dipendamkan dalam iblis sehingga kan dia tidak ingin sujud kepada Adam alaihissalam? Maka iblis mengatakan bahawasanya bagaimanakah aku nak boleh dibandingkan dengan Adam, sedangkan Adam ini diciptakan daripada tanah, dan tanah itu sudah tentu ia lebih kurang istimewanya daripada bagaimana aku diciptakan daripada api. Dan sudah tentulah tanah ada kelebihannya, api ada kelebihannya tersendiri. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kerana senang kata iblis enggan, tidak ingin bersujud kerana sikap sombong. Dia bukan disebabkan oleh api ataupun tanah sebagainya. Alasan digunakan iblis tu hanyalah satu alasan, tetapi atas kesombongan iblis, la'anatullah. Dan ini disebutkan juga dalam surah Al-A'raf ayat 12, di mana iblis mengatakan bahawasanya aku lebih baik daripada Adam AS, di mana engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Jadi sifat sombong ini merupakan salah satu daripada sifat iblis lah. Untuk kita difahamkan bahawasanya sifat sombong, sikap takabur, sikap dengki ini merupakan sikap-sikap yang mazmumah,
sikap yang keji, kerana ia adalah di antara sikap syaitan, sikap iblis. Dan Nabi SAW mengajar kita untuk kita menjauhi daripada sikap-sikap ini. Kerana ini adalah sikap-sikap yang boleh mendatangkan bahaya kepada hati kita. Janganlah kita ada sifat dendam, sifat iri hati, sifat sombong, sifat takabur kepada terhadap orang lain. Kerana ini semua adalah sifat-sifat iblis. Dan sebagaimana iblis sombong dan tidak ingin sujud kepada Adam alaihi salam sebagai tanda hormat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita jadi begitu, kerana ia boleh membuatkan kita hati kita itu menjadi hati yang hitam, hati yang kotor. Maka kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebabkan oleh kesombongan iblis la'natullah dan keengganannya untuk sujud kepada Adam alaihi salam, maka seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 13, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkannya untuk keluar daripada syurga. Maka turunlah kamu daripadanya, iaitu syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Kita lihat di sini, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Yang bermaksud, maka turunlah kamu daripadanya, itu turunlah kamu wahai iblis daripada syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri kamu di dalam syurga. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang telah dihina, ataupun makhluk yang hina. Dalam surah Al-Hijr ayat 34 hingga 35 juga diceritakan atau disebutkan juga tentang yang di mana Allah Subhanahu wa taala menghalau iblis daripada dalam syurga dan memberikan kutukan ataupun laknat kepadanya. Yang di mana laknat itu seperti disebutkan dalam surah As-Sad ayat 78, Allah Taala memberikan ataupun melaknat iblis sampai ke hari kiamat. Dalam ayat wa inna 'alaika la'anati ila yaumiddin, dalam surah As-Sad ayat 78, sesungguhnya kutukanku atau laknatku akan tetap ke atas kamu sampai ke hari pembalasan. Maka di sini dalam surah Al-Hijr ayat 38, dalam surah Al-Hijr ayat 38 diceritakan bahawasanya, bukan ayat 38 tetapi ayat 36, maka setelah dihalau daripada syurga, maka iblis pun berkata, iblis kata, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'asun, yang bermaksud, wahai Tuhanku, kalau begitulah maka berilah penangguhan kepadaku sampailah hari yang di mana manusia akan dibangkitkan. Apa yang dimaksudkan di sini? Maknanya iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan usianya, memanjangkan umurnya dan diberikan tangguhan sehingga ke hari kiamat. Maka untuk menghasut ataupun menjadi satu cabaran dan dugaan terhadap umat manusia. Oleh kerana itu, di sini, oleh kerana itu siapa yang ingkar kepada Allah dan mengingkari hari akhirat, berarti itu ia lebih iblis daripada iblis itu sendiri, seperti yang disebut oleh penulis di sini. Kerana iblis sendiri mereka mempercayai ataupun beriman kepada hari akhirat, dan iblis sendiri dia percaya ataupun beriman kepada akhirat ataupun hari kiamat itu. Maka siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat tu, maka dia lebih teruk daripada iblis lah, seperti yang disebut oleh di dalam kitab ini. Maka Allah Ta'ala dalam ayat 37 yang seterusnya pun memberikan izin kepada iblis dan mengiyakan permintaannya dan mengatakan bahawasanya baiklah
maka kamu akan qala fa innaka minal munzarin, kamu adalah termasuk di kalangan mereka yang diberikan penangguhan sehingga ke hari kiamat. Maka di sini kita lihat saya nak berhenti di sini, tapi kita lihat beberapa maklumat, beberapa hikmah yang kita boleh ambil daripada apa yang telah dikongsikan daripada saat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian diajarkan Adam alaihissalam nama-nama yang ada, apa yang ada dekat alam semesta ini. Kemudian peristiwa di mana Allah Ta'ala memerintahkan penduduk langit untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian apa yang berlaku di sebalik keingkaran Iblis la'natullah alaih. Di sini ada beberapa hikmah yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali adalah kuasa dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang di mana ia merangkumi segala-galanya, dan rahsia yang ada di langit ataupun di bumi ini semua adalah milik Allah Ta'ala, dan hatta para malaikat pun mereka tidak mengetahuinya. Dan sudah seterusnya, di mana kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin memberikan keistimewaan dan Allah menghendaki keistimewaan itu diberikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan menerimanya. Dan Allah Ta'ala mampu, ataupun kalau menghendaki untuk memberikan kepada sesiapa, maka Allah berkehendak dan ia akan berlaku. Dan di sini keistimewaan dan kelebihan ini diberikan kepada Adam alaihi salam. Nah, di sini ada satu persoalan yang biasa. Adakah manusia ini ia lebih mulia daripada malaikat, atau malaikat lebih mulia daripada manusia? Kita lihat bahawasanya maka dalam hal ini sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahawasanya manusia mereka lebih utama ataupun lebih dimuliakan daripada malaikat, dan ada pendapat yang mengatakan malaikat mereka lebih mulia daripada manusia. Ada juga pendapat mengatakan mereka berada di martabat ataupun di peringkat yang sama, dan masing-masing mempunyai hujah mereka. Tapi di sini saya lihat hujah yang lebih utama adalah manusia mereka lebih utama atau boleh dimuliakan daripada para malaikat. Ada banyak hujah, tapi di antara hujah yang lebih prominent ataupun yang lebih kuat yang dapat menaikkan pendapat ini adalah disebabkan yang di mana para malaikat mereka diberikan akal, tetapi tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka dengan akal tersebut mereka gunakannya untuk beribadah dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka lakukannya tanpa keingkaran, tanpa rasa penat dan sebagainya. Tetapi manusia mereka diberikan nafsu, dan mereka diberikan akal, dan mereka diberikan nafsu. Diberikan akal dan nafsu. Maka sudah tentulah mereka yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan beribadah kepada Allah. Sebagaimana malaikat mereka beribadah, tapi manusia bila mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka beribadah, tetapi ibadah mereka itu sebaiknya lebih tinggi daripada para malaikat, kerana mereka beribadah dan ada halangan dan cabaran daripada nafsu mereka. Maka usaha mereka untuk beribadah itu mereka akan lebih susah. Mereka jalani orang kata tu jalan yang lebih perit ataupun lebih berat lagi untuk menjalankan ibadah berbanding kepada para malaikat menjalankannya tanpa gangguan nafsu. Tapi manusia mereka laksanakan, kalau mereka dapat beribadah, dapat mentaati perintah Allah, maka itu lebih baik kerana mereka ada usaha yang lebih diletakkan ataupun yang mereka lalui untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah di sini kita lihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS, kepada para manusia, kepada Adam AS sebagai tanda hormat dan tanda kemuliaan yang diberikan kepada Adam. Tetapi sudah tentulah di sini kita lihat bukan semua manusia itu di kalangan mereka yang lebih mulia daripada Adam lebih mulia daripada para malaikat. Takkan mereka yang di kalangan mereka yang banyak buat dosa lebih mulia daripada para malaikat? Sudah tentu tidak. Mereka yang nak lebih mulia daripada malaikat adalah di kalangan mereka yang banyak beribadah, yang
banyak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan nak kata, kita bukan semua orang boleh cakap bahawasanya dia lebih mulia daripada para malaikat. Itu bukan urusan yang utama di sini. Urusannya adalah kita nak kena fikirkan di manakah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dekat pada mahsyar nanti, dekat akhirat dan pada akhirat nanti, apakah kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu fikirkanlah kita ni lagi mulia ataupun malaikat lebih mulia. Dan sudah tentu kita lihat di sini apakah yang berlaku apabila kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita lihat di sini apa yang berlaku terhadap iblis la'natullah, di mana dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala izin untuk dilanjutkan atau ditangguhkan umurnya sehingga ke hari kiamat, dan tujuannya adalah untuk menjadi satu cabaran dan dugaan terhadap umat manusia ataupun anak cucu Adam alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permintaan. Dan ini semua adalah di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tanya, kenapa Allah berikan izin? Kan Allah kalau tak berikan izin, Allah tak izinkan, tak kabulkan permintaan iblis, kan hidup kita kan senang, tak ada gangguan, tak ada apa semua. Tapi ini semua adalah di luar jangkauan kita. Ini semua adalah ilmu yang jauh daripada apa yang kita mampu untuk fikirkan, kerana ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan rahsia Allah, dan Allah Taala yang tahu di sebalik kehendaknya semua. Wallahu taala alam. Semoga perkongsian ini ada manfaat. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah pada waktu yang sama dan hari yang sama. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.